Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan setiap dari kita sebuah tahap kuasa. Dia Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kawalan ke atas badan kita. Dia Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kawalan ke atas anggota-anggota badan kita, mata kita, lidah kita. Itulah sejenis mulk yang dia Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Pada wilayah ini, kawasan ini boleh dikatakan. Okey, badan ini sebenarnya bukan sesuatu yang saya miliki, tetapi ia adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kuasa kepada saya ke atasnya. Dan hakikatnya bahawa saya dapat menggunakan lidah saya sekarang ini, atau fikiran saya dapat memikirkan sesuatu dan menyampaikannya ke lidah saya untuk sambut idea itu, dan hakikatnya bahawa anda dapat mendengar bunyi-bunyi ini, kata-kata ini yang keluar dari mulut saya, dan untuk kamu memprosesnya dan juga memahaminya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebuah mulk yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita sendiri tidak miliki. Sama juga seperti sedikit lebih lanjut, di luar dari badan kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita tahap kewibawaan, authority atau pengaruh atau kawalan dalam kehidupan kita. Anda mempunyai tahap authority atas perkara-perkara yang anda miliki. Fakta bahawa anda dapat memusingkan steering kereta anda ke kanan dan kereta itu membelok ke kanan adalah kudrah dan mulk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada anda ke atas kereta anda. Kerana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki, cecair steering kereta anda boleh bocor dan kereta akan pergi terus je. Tidak kira berapa banyak anda cuba pusing steering kereta pun. Kan? Seperti dulu-dulu berlaku ketika saya tinggal di New York dan hari-hari bersalji, jalan licin. Anda boleh pusing steering seberapa banyak pun, kereta tetap jalan terus je, kan? Jadi itulah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Itu bukan sesuatu yang kita miliki atau sebagai hak milik. Dan lebih dari luar itu juga, tentu sahaja kawalan dan kewibawaan, authority yang kita laksanakan terhadap orang. Sebagai ibu bapa, saya mempunyai tahap kawalan yang tertentu ke atas anak-anak saya, kan? Saya selalu berharap saya mempunyai lebih banyak kawalan terhadap mereka, tapi sebenarnya saya tidak pun. Ini adalah tahap kawalan yang saya laksanakan ke atas anak-anak saya. Pasangan suami isteri boleh mempengaruhi atau melaksanakan kawalan ke atas pasangannya. Guru-guru, cikgu boleh laksanakan kawalan atau pengaruh terhadap pelajar-pelajarnya. Jadi dalam kehidupan peribadi kita, dalam masyarakat, sama ada dalam keluarga kita atau di tempat kerja, mungkin anda adalah manager, anda mempunyai kawalan ke atas tim anda, orang-orang yang bekerja di bawah tim anda. Mungkin anda adalah majikan, anda adalah business owner, anda mempunyai kawalan ke atas staf-staf anda, kan? Oleh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita pelbagai tahap mulk, tahap kawalan yang berbeza dan authority dan kuasa dalam hidup kita. Oleh itu, apabila kita mendengarkan ayat ini, kerana ini adalah sesuatu yang anda dan saya perlu dengar, kerana setiap daripada kita sebenarnya telah dikurniakan, telah diberikan tahap kekuasaan dan pengaruh. Sekiranya tidak sekurang-kurangnya pun, paling tidak pun pada diri kita sendiri, tetapi juga di luar diri kita juga. Allah Azza wa Jal memberitahu kami, memerintahkan kita untuk isytiharkan perkara ini. Kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini adalah ayat dari surah Ali Imran yang sangat terkenal. Dan ia bermula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk isytiharkan ini. Kul Allahumma, katakan, ya Allah, katakan ini kepada Allah. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang perlu dikatakan. By the way, ini bukan hanya doa. Di dalam doa ada talab, ada sesuatu macam permintaan, kan? Biasanya apabila anda menemui doa-doa di Al-Quran, anda dapati Rabbana. Rabbana atina fid dunya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kan? Dalam surah yang sama. Tetapi di sini kita dapati sesuatu yang lain. Anda dapati anda dan saya memberitahu sesuatu kepada Allah. Menyatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakikatnya bahawa kita percaya dan beriman kepadanya, yang membawakan kita kepada keterangan tambahan ini.
Ini sebenarnya sebagai lanjutan dari segi pemahaman kita tentang syahadah La ilaha illallah. Okey, apakah maksudnya untuk kita secara praktikal? Oleh itu kita berkata, Ya Allah, Malikal Mulk, pemilik semua kerajaan, pemilik semua kedaulatan, semua kuasa. Dan di sini ungkapan ini, walaupun keseluruhan khutbah ini kita boleh bercakap mengenai ungkapan ini sahaja, tapi saya sekarang ini hanya mahu membuatkan anda berfikir mengenai satu bahagian saja dari ungkapan yang luar biasa ini, Malikal Mulk. Malik adalah seseorang yang memiliki sesuatu. Jadi saya boleh menjadi malik sebuah pen. Saya boleh menjadi malik sebuah TV ini di sini. Saya boleh menjadi malik sebuah objek. Saya memiliki barang-barangan. Zaman dahulu orang memiliki kambing atau seekor lembu. Mereka maliknya. Dan perkara-perkara yang anda malik ke atas yang anda miliki, anda mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan apa sahaja yang anda mahukan. Okey? Okey, sekiranya lah saya mahu patahkan pen saya. Itu hak saya kan? Jika saya mahu buangnya ke dalam tong sampah, itu hak saya. Jika saya mahu menulis dengannya, itu hak saya. Saya mempunyai kuasa mutlak untuk melakukan apa yang saya mahukan. Dan tidak ada siapa pun yang boleh menyoal saya. Mengapa saya melakukan apa yang saya buat? Kerana itu milik saya sepenuhnya. Okey, sekarang sekiranya anda memiliki kereta dan anda membuat keputusan anda mahu tukar tayar. Atau anda membuat keputusan bahawa anda mahu cocok tayar dengan pisau ke? Itu masalah anda. Tidak ada siapa yang boleh menyoal anda kerana itu milik anda. Pada zaman dulu, seseorang memiliki kambing. Mereka mahu sembelih kambing atau menyusu kambing, itu terserah kepada mereka. Kan? Oleh itu, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dirinya sebagai Malik, sebelum dia menyebutkan Mulk, Malikal Mulk, kami sebenarnya sedang communicate sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita faham tentang dia Subhanahu wa Ta'ala. Dia Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memiliki semua kuasa. Dan kuasa yang saya ada adalah hak miliknya. Kekuatan yang dia Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya atau dia Subhanahu wa Ta'ala mengambil dari saya adalah hak miliknya. Dengan kata lain, mengapa dia Subhanahu wa Ta'ala memberikan si dia ini authority, mengapa dia Subhanahu wa Ta'ala menarik kuasa dari yang satu ini, tidak pernah sekalipun menjadi sesuatu yang boleh saya persoalkan. Kerana keputusannya itu adalah miliknya. Ia adalah hak miliknya. Dan ia bukan sesuatu yang akan saya berada dalam kedudukan untuk mempersoalkan. Kerana kuasa itu sendiri adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai hak penuh, hak milik penuh mutlak untuk menggunakannya dan memberikannya kepada sesiapa pun sebagaimana yang dia Subhanahu wa Ta'ala lihatkan sesuai. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau berikan kerajaan, engkau berikan kekuasaan, engkau berikan authority, engkau berikan kedaulatan kepada sesiapa sahaja yang kau mahukan dan kau menariknya dari sesiapa yang kau mahukan. Ini adalah satu fakta. Kita semua isytiharkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa engkau melakukan ini dengan budi bicara engkau. Sesiapa sahaja yang kau tentukan dapat kuasa. Dan sesiapa sahaja engkau tentukan, engkau mula menarik kuasa dari mereka. Okey, perkara menarik mengenai bahasa Arab, bahagian ayat ini adalah perkataan mulk. Digunakan dua kali. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Walaupun di sini anda boleh menggunakan damir, anda boleh katakan tu'til mulka man tasha' wa tanzi'uhu mimman tasha'. Anda boleh menggantinya dengan kata ganti. Jadi dengan kata lain dalam bahasa Inggeris atau Melayu, anda boleh katakan engkau memberikan kuasa kepada sesiapa sahaja yang kau mahukan dan engkau menariknya dari sesiapa sahaja yang kau mahukan. Anda boleh menyebut perkataannya untuk kali kedua, kan? Tapi di sini dia Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perkataan kuasa atau kedaulatan atau kerajaan lagi untuk kali kedua, kan? Mulk. Ketika anda melakukannya sebegitu pada bahasa Arab lama, tujuannya adalah mungkin tidak merujuk kepada dua jenis kuasa yang berbeza atau dua set kuasa yang berbeza tetapi sebaliknya kekuasaan yang sama. Okey, sekarang apa maksudnya dalam bahasa ringkas? Ia bermaksud bila anda pertama kali mendengar kau beri kuasa kepada sesiapa sahaja dan kau ambil dari sesiapa sahaja, kau memberikan kerajaan kepada sesiapa sahaja dan kau menariknya dari sesiapa sahaja,
anda akan fikir dia Subhanahu Wa Taala memberikannya kepada satu orang dan dia Subhanahu Wa Taala menariknya dari orang lain. Betul. Itulah yang timbul dalam fikiran kita. Tapi penggunaan mulk dua kali seperti itu mengajarkan kita sesuatu yang lebih mendalam. Mengajarkan kita bahawa dia Subhanahu Wa Taala boleh memberikannya pada seseorang dan kemudian pula menariknya dari orang yang sama. Yang dia Subhanahu Wa Taala berikan pada adalah orang yang sama dia boleh menariknya dari. Itu terpulang pada dia Subhanahu Wa Taala. Dia Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Ia juga tidak bermaksud dia Subhanahu Wa Taala berikan kepada satu dan mengambil sesuatu yang lain dari yang lain. Subhanallah. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberikan kuasa kepada seseorang. Nah, kamu ambil kuasa dan kamu boleh simpan sampai bila-bila, selama-lamanya. Oh tidak. Bukan macam tu ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan tentukan pada masa bila kamu dapatnya. Pada masa bila kamu memilikinya. Dan dia Subhanahu Wa Taala juga akan tentukan pada masa bila ia akan ditarik dari kamu. Dia Subhanahu Wa Taala akan tentukan itu juga. Kuasa tidak datang dari penggal pilihan raya. Ia tidak berasal dari jangka masa kerusi presiden. Ia tidak berasal dari tahap kesihatan raja. Itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masa mereka akan memilikinya dan bila masa ia akan ditarik. Itu pelajaran pertama di sini. Pelajaran kedua adalah Allah memisahkan ini dari izzah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Sesiapa sahaja yang kau mahukan kau berikan kuasa, kau tarik kuasa dari sesiapa sahaja yang kau mahukan. Lepas tu dia Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa kau memberikan izzah. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Okey, apakah maksudnya izzah? Izzah pada dasarnya adalah dua perkara. Satu maksud izzah ialah authority. Sesiapa sahaja yang mempunyai authority ke atas kita, ada semacam izzah ke atas kita. Tapi ia bukan sahaja authority. Izzah juga bermaksud respect, hormat, maruah, karam. Ada sebilangan orang, kadang-kadang mereka ada authority tetapi mereka tidak mempunyai respect. Mungkin ada pegawai polis yang mempunyai kuasa tetapi kerana mereka pernah bersikap kasar di kawasan kejiranan, jadi masyarakat tidak menghormati mereka. Itu boleh jadi, kan? Mungkin juga ada government, kerajaan, ada authority tapi mereka tidak dihormati. Itu boleh jadi juga, kan? Okey, sebaliknya juga mungkin kadang-kadang orang dihormati tetapi mereka tidak mempunyai authority. Seperti cikgu atau intelektual atau penulis yang dihormati kerana idea mereka. Tetapi mereka tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakan idea mereka. Sebenarnya tidak ada orang mengambil peduli pun idea mereka dan melakukan sesuatu dengannya. Mereka mempunyai respect, tetapi mereka tidak mempunyai authority. Itu boleh berlaku, kan? Okey, tetapi bila seseorang mempunyai izzah, sebenarnya mereka mempunyai kedua-duanya sekali. Mereka memerintahkan rasa hormat dan mereka memerintahkan authority. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dengan lebih lanjut. Dia Subhanahu Wa Taala memisahkan mulk dari izzah. Ia adalah dua perkara yang berasingan. Hanya kerana anda mempunyai kuasa, ia tidak bermaksud anda mempunyai respect, rasa hormat. Ia sebenarnya tak bermaksud anda mempunyai authority pada hati-hati orang. Anda mungkin memiliki kuasa di atas sehelai kertas. Anda adalah raja, anda penguasa. Tetapi itu tidak bermaksud orang telah menerima kuasa anda atau mereka menghormati kewibawaan anda. Itu boleh berlaku, kan? Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dia Subhanahu Wa Taala boleh memberikan kerajaan. Dia Subhanahu Wa Taala boleh memberikan kekuasaan. Dan dia Subhanahu Wa Taala juga boleh tarik kekuasaan itu. Tetapi kerajaan itu, kekuasaan itu tidak semestinya bermaksud seseorang mempunyai izzah juga. Sebab dia Subhanahu Wa Taala memisahkan kedua-dua konsep itu antara satu sama lain. Ini perkara yang amat luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Kerana di mata dunia kadang-kadang sesiapa yang mempunyai kuasa juga mesti mempunyai rasa hormat. Dan anda tahu mereka cipta bentuk penghormatan yang fake, yang palsu kerana mereka telah memenangi kedudukan yang tertentu. Maka mereka mesti ada majlis perasmian untuk menghormati mereka. Mengadakan upacara untuk meraihkan dan menghormati mereka. Atau semasa anda pergi menemui mereka, anda mesti mempunyai jenis adab-adab yang tertentu.
Semua formaliti ini bertujuan untuk tunjukkan bahawa orang ini mempunyai penghormatan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita sebenarnya rasa hormat, respek yang sebenar-benarnya dan kewibawaan kehormatan sejati bukanlah sesuatu yang boleh anda dapatkan dari apa-apa upacara seremoni pun. Kamu tidak boleh dapat dari atas kertas. Anda tidak boleh mendapatkannya kerana anda duduk di atas podium tertentu atau tinggal di istana tertentu. Ia bukan berasal dari itu semua. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikannya di dalam hati-hati orang. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkannya di hati-hati orang. Jadi oleh itu seseorang boleh tinggal di istana yang tertinggi pun tetapi tidak dapat memerintahkan apa-apa respek pun. Tak ada izzah langsung walaupun mereka fikir mereka mempunyai mulk. Jadi dia Subhanahu Wa Taala mengatakan tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. By the way, izzah juga bermaksud kekuatan. Kontras yang sangat menarik. Bukan hanya respek, ia juga bermaksud kekuatan. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'azzazna bisalisin dalam surah Yasin. Kami mengukuhkan dua nabi dengan yang ketiga. Kami menguatkan mereka. Perkataan izzah digunakan untuk itu juga. Dengan kata lain, hanya kerana kamu mempunyai kerajaan, tidak bermaksud kamu mempunyai kekuatan. Kadang-kadang orang mempunyai label itu tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan sebenar. Mereka tidak memiliki izzah untuk melakukan sesuatu. Mereka hanya ada autoriti itu. Berapa kali ia berlaku di dalam kehidupan peribadi kita? Saya tidak hanya mahu anda fikirkan tentang politik saja. Saya mahu anda fikirkan mengenai kehidupan peribadi kita juga. Berapa banyak kali ia boleh berlaku seorang ayah mempunyai kuasa di atas kertas saja. Secara rasmi, dia penyedia untuk keluarganya. Dia sepatutnya mempunyai beberapa tahap mulk itu, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk membuat anak lelaki atau anak perempuannya melakukan sesuatu. Atau mengatakan sesuatu, atau mengubahkan tingkah laku mereka. Tidak berdaya sama sekali. Kadang-kadang juga dia memiliki otoriti itu, tetapi dia tidak dihormati langsung, tiada izzah. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tuzillu juga bermaksud mengaibkan. Mengaibkan sesiapa sahaja yang kau mahukan tetapi juga bermaksud kau menjadikan ia tidak berdaya sesiapa sahaja yang kau mahukan. Subhanallah.